Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم صدق الله العظيم. Surah Al-Infitar. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan kebaikan akan berada di dalam nikmat syurga yang amat menyenangkan. Manakala mereka yang fajir, durhaka kepada Allah, maka beradalah mereka di dalam neraka jahim. Wal'iyadha billahi min zalik. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita sambung perbahasan muka surat 175, masalah 99, pakaian isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada 2 bulan yang telah lalu saya telah membahaskan 2 baris yang awal berhubung dengan hal ehwal pakaian isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah saya sentuh sedikit di dalam suratul A'raf
bahawa tidak adalah pakaian yang paling indah walibasut taqwa, melainkan kata Allah pakaian nama dia taqwa. Itu saya sentuh sikit 2 bulan yang lalu. Malam ni kita sambung daripada baris yang kedua. Tidaklah isteri-isteri itu nampaknya berlebih-lebih pada dunianya tentang pakaian itu. Telah saya bacakan bulan yang telah lalu. Ayat 20 lebih daripada suratul Ahzab. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi pilihan kepada isteri-isterinya, di mana sifat manusia itu tetap ada. Ingin berhias, ingin gelang-gelang emas, pakaian yang cantik. Maka isteri-isteri Nabi tidak terkecuali. Dan telah saya sentuh suratul Ahzab. Ayat 20 lebih. Bagaimana Rasulullah memberi kata 2. Fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Tu kita dah baca 2 bulan lepas. Nabi kata boleh saya bagi semua, tapi saya ceraikan kamu. Itu nilai isteri para rasul. Tak dibenarkan langsung. Kalau nak berhias lebih-lebih tak ada pasal. Tak boleh, kata Nabi. Saya bagi. Tapi saya ceraikan kamu sarahan jamila. Dengan cerai yang baik. Jangan jadi isteri saya lagi. Maka akhirnya mereka bertaubat kepada Allah. Tak minta dah dengan Nabi. Tu kita sembang dah 2 bulan lepas. Tak sentuhlah, tak sama hukumnya dengan isteri-isteri kita. Kalau mampu apa salahnya? Selagi tidak langgar halal dan haram. Kutlah hadiah anniversary ke, hadiah birthday, hari jadi ke, pulanglah. Mana kita mampu. Tak mampu duduk diam-diam. Tak samalah hukum jatuh kepada isteri-isteri kita. Baik, tu kita dah baca 2 bulan lepas. Maka demikianlah mereka. Tidak mengambil peduli sangat tentang soal pakaian di dunia ini. Dan tidak sombong pula dengan tidak menerima pakaian buruk. Bahkan pakaian buruk dan yang buruk itu jadi persalinannya. Tak adalah sampai isteri-isteri Rasulullah menolak pakaian yang buruk. Kalau ada orang hadiah, orang bagi, maka mereka menerimanya. Dalam keadaan mereka diajar supaya tidak bermewah-mewah dan bermegah-megah dengan kehidupan dunia yang sebentar. Bila kita sebut pakaian lama, boleh jadi lama dah tak pakai. Boleh jadi elok lagi.
Kena faham istilah buruk lama tu. Boleh jadi elok. Tapi pasal lama dah tak pakai. Begitu. Boleh jadi badan dah naik. Tambah kilogram dah tak muat. Boleh jadi. Maka jadilah ia pakaian yang lama. Mungkin beli 2 tahun lepas. Tapi masih elok dipakai. Apa salahnya? Kita sedekah bagi ke jiran ke? Bagi kepada orang-orang yang bila dia pakai, dia dapat pahala. Kita tumpang dapat pahala. Begitu. Dengan membuang tak ketahuan. Ada di sana benda-benda yang boleh kita ambil bahagian di dalam pahala. Walaupun pakaian itu sudah usang, lama dan sebagainya. Maka isteri-isteri Nabi tak adalah kata sikap sombong, tak mau pakai hak buruk-buruk. Tak pakai juga. Di samping nasihat peringatan Rasulullah kepada mereka. Baik. Adapun hal makan minumnya, telah lalu beberapa hadisnya. Dan kenyataannya selalu berlapar sampai 2-3 hari tidak jumpa makan, dan sampai sebulan pun ada yang tidak berasap dapurnya. Demikianlah kehidupan Rasulullah dan isteri-isteri. Itulah yang kita sebut kehidupan yang kadang-kadang kita tak mampu nak ikut. Itulah darjat tingkatan nafsu mereka. 2-3 hari tak makan, steady aja. Ikat perut dengan batu. Tu sahabat buat. Jangan kata keluarga Nabi. Sahabat di dalam peperangan Khandaq tahun 5 Hijrah, musim sejuk. Perang Khandaq ni musim sejuk. Atau kita panggil perang Ahzab, gali parit. Gali parit musim sejuk. Bukan tanah macam kita cangkul cari cacing, pi mancing. Tanah lembut, 2-3 dah keluar dah gumpalan cacing. Pergilah lihat di Jabal Silak di Madinah. Pergilah tengok bukit-bukit batu tu. Situlah kawasan Khandaq. Boleh bayang kerah mana batu. Allahu Akbar. Ni jihad para sahabat. Boleh bayang Abu Sufyan waktu tu masih belum Islam. Tentera dia 10,000 orang. Tuan-tuan muslimin muslimat bayang. 10,000 tu semua tentera berkuda. Bayanglah. Tak ada seorang pun unta. 10,000 tentera berkuda. Maknanya 10,000 ekor kuda. Bayanglah. 10,000. Nabi dalam 3-4,000 aja. Tu pun Yahudi tak tolong. Yahudi Bani Quraizah belot. Yahudi Bani Quraizah akhirnya dihukum oleh Allah dan Rasulullah selepas perang Ahzab. Dipancung mereka. 700 pemuda-pemuda dari golongan Bani Quraizah dijatuhkan hukuman bunuh. Pancung mereka 700 orang. Kerana mereka tidak membantu Nabi dalam peperangan Ahzab dan mereka belot. Mereka buat onar ketika Nabi sedang menggali parit dengan sahabat.
dengan ketul-ketul batu yang amat besar. Yahudi Bani Quraizah di malam hari pergi ke Madinah dan mengganggu muslimat di Madinah. Kacau. Nak cabul lah, nak cekik lah, macam-macam. Nabi di kawasan Khandaq. Dahlah tak tolong Nabi. Buat onar lagi. Itu yang bila habis perang Ahzab, Nabi nak buka baju besi. Nabi perang pakai baju besi. Nabi nak buka pakaian dia, nak mandi, selesai dah. Angin tibai dah. Abu Sufyan tunggang tu balik 10,000 balik begitu aja. Parit punya luas tak boleh langkah. Lalu Nabi nak mandilah, bersih badan. Tiba-tiba sampai Jibril. Jibril sampai. Jibril tanya, "Ya Muhammad, selesai dah ke?" Nabi kata, "Habis dah." Tiba-tiba Jibril berkata, "Bani Quraizah." Maka Nabi fahamlah. Sebab Jibril datang, bukan macam kita seronok-seronok nak mai. "Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik." Surah Maryam. Kata Allah, tak adalah malaikat aku bila dia turun, illa bi amri rabbik. Melainkan dia turun dengan urusan Tuhan aku. Tu Jibril datang tu ada hal lah tu. Maka tempat Jibril jumpa Nabi tu. Kok siapa pergi ke depan ni umrah, especially muslimin, pergilah arah pintu masuk, pintu depan rumah Nabi. Hak kita bagi salam tu min warai, hak tu belah belakang. Bilik Aisyah maqam Nabi, hak tu belah belakang. Pergi belah depan. Belah depan balik sana. Kena masuk pintu dia. Pintu apa? Babun Jibril. Pintu Jibril. Especially muslimin, dia mudah masuk. Muslimat agak terkepung, tak boleh. Muslimat ada laluan dia, Babun Nisa. Babun Nisa itu adalah laluan dulunya rumah isteri Rasulullah, selain Aisyah, selain Hafsah, dan selain Zainab binti Jahsh. The rest, semua laluan tu Babun Nisa. Dirobohkan di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Terpaksa roboh untuk membesarkan Masjidin Nabawi. Dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan lenangan air mata memanggil penduduk Madinah, lalu membacakan pengisytiharan bahawa rumah-rumah, bekas-bekas rumah isteri Nabi yang sekarang ini laluannya Babun Nisa, pintu perempuan itu, maka dia dengan lenangan air mata mengisytiharkan, terpaksa dirobohkan. Zaman Umar Abdul Aziz menjadi gubernur Madinah, terpaksa roboh. Nangis dia. Dirobohkan untuk besarkan Masjidin Nabawi. Tidak kita nak duduk tak mana. Terpaksa dirobohkan. Dan semua keluarga-keluarga yang terbabit, keluarga Nabi itu, menerima pampasan. Dibayar pampasan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Maka sebelum Babun Nisa adalah Babun Jibril. Pintu Jibril. So kita masuk tu, nampak pintu depan rumah Nabi, ada padlock besar tu. Ada polis jaga. Kita tak layak masuk lah. Dana Menteri ke Raja Sultan bolehlah masuk. Masuk tu terus ke makam Rasulullah. Kita tengok je lah.
Tak adalah kita hak nak masuk, tak layak lah. Cuma boleh masuk babun Jibril tu. Di situlah Jibril datang jumpa Nabi. Ya Muhammad, habis dah tak? Orang kata habis dah. Lalu Jibril kata, Bani Quraizah. Itu yang akhirnya Nabi uruskan pula Bani Quraizah dan mereka dihukum pancung 700 pemuda, orang tua, wanita, kanak-kanak dibenarkan meninggalkan Madinah, manakala pemuda-pemuda dihukum pancung yang mana balik. Sehingga mengikut riwayat, mengikut riwayat ditanggalkan seluar mereka untuk melihat mereka sudah balik ke belum. Sampai tahap itu. Dan yang memancungnya ialah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan 2-3 orang sahabat termasuk Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu. Allahu akbar. Muslimin dan muslimat. Sebab itulah Yahudi dendam dia dengan Islam tak pernah habis. Sebab itu tuan-tuan ingat ketika berlakunya pendudukan tentera Amerika tahun 90 Perang Teluk. Kononnya Saddam ada apa yang kita panggil sebagai WMD. Iaitulah senjata pemusnah, weapon mass destructive. Kononnya Saddam ada senjata itu. Ingat George Bush, ayah kepada George W. Bush. George Bush, bekas pengarah CIA Amerika yang menjadi Presiden Amerika, menempatkan tenteranya di Arab Saudi. Mana tempat mereka lepak? Kalau siapa biasa pergi haji, especially yang bawa geng tabung haji. Saya pernah bawa sekali kumpulan tabung haji. Saya pernah bawa KT berapa saya tak ingat. Tapi saya pernah bawa sekali geng tabung haji. Sebelum kita flight balik, kita dikehendaki check in di Madinatul Hujaj. Siapa biasa sampai? Satu kawasan asrama, blok A, B, C. Dulu, situlah tentera Amerika lepak. Pada Perang Teluk 1990, Madinatul Hujaj dia panggil. Siapa pingan tabung haji akan lepak situlah. Duduk situ. Dalam keadaan kita bermalam, besok tu baru flight balik. Baru flight balik. Timbang beg, semua di situ. Kemudian kita rehat, besoknya kuliah subuh apa semua, ikut arahan, terbang dan pergi ke airport Jeddah, baru boleh terbang. Lepak di situlah semalam. Madinatul Hujaj, dan saya tidak pasti masih adakah lagi Madinatul Hujaj. Tentera Amerika lepak situ. Dan ingat, Panglima tertinggi dia pernah sebut, ketika mereka berada di kawasan semenanjung Tanah Arab, kita baca dalam majalah, bagaimana Panglima tentera dia menyebut, sesungguhnya aku terhidu, aku tercium bau darah nenek moyangku. Allahu Akbar. Maksud dia Madinah. Aku masih tercium bau darah nenek moyang aku. Yang Nabi bereskan Bani Quraizah. Yang sebelumnya Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Akhirnya mereka berhimpun di Khaybar. Dan akhirnya berlakulah peperangan Khaybar. Dan totally mereka hancur. Daripada perang Khaybar itulah mereka bertaburan. Ada yang ke England, ada yang ke Eropah. Itulah akhirnya sampai mereka menguasai bumi Palestin. Itu sejarah kita tak boleh padam. Sebab itu mereka dendam dengan umat Islam. Dan kita nak sebut apa yang Nabi kata. La taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimunal yahud. Atau kama qala rawahu Muslim. Nabi kata kiamat tidak akan berlaku sehinggalah orang Islam berperang dengan Yahudi. Sampai masa dia
Umat Islam akan lawan. Ni baru sikit-sikit aja di Palestin. Dia akan sampai masa dia. Waktu tu baru kiamat. Tanda kiamat besar, kata Rasulullah. Baik. Saya nak sebut waktu gali parit. Musim sejuk. Lapar. Lapar sehingga riwayat menyebut bahawa tidak ada peperangan. Kata almarhum Al-Syekh Abdul Rahman Mubarak Furi. Di dalam kitabnya Rahiqul Makhtum. Tebal warna kuning kitab. Saya ada kitab. Dia menyebut bahawa tidak ada peperangan yang Rasulullah paling letih. Bahasa kita apa? Paling Nabi panik. Bahasa kita apa? Paling Nabi tak selesa. Melainkan perang Khandaq. Melainkan perang Ahzab. Kenapa? Sebab Nabi terpaksa hadapi dua musuh. Abu Sufyan yang berkhemah di balik parit dengan 10,000 tentera. Khalid ibni Walid mundur ke hulu ke hilir mencari ruang nak lompat. Kawan kapi lagi waktu tu. Dia panglima hebat. Abu Ubaidah ni panglima hebat. Bagaimana Nabi juga menghadapi kerenah Bani Quraizah. Sebab itu kata ulama, perang Ahzab Nabi paling letih. Sehingga Rasulullah menghantar sahabatnya Abu Zar Al-Ghifari untuk pergi meninjau Madinah di waktu malam. Pergi tengok sebab Nabi dah duk dengar-dengar dah. Yahudi duk buat hal. Sedangkan Nabi di kawasan Ahzab. Jauh tu Madinah dengan Ahzab. Kena naik bah pergi jauh. Atas pada Quba lagi. Zaman tu tuan-tuan fahamlah pengangkutan macam mana. Kan boleh tahan teksi ke apa ke nak balik tengok. Susah. Maka Nabi kirim Abu Zar. Seorang ulama di kalangan sahabat. Abu Zar tu taraf dia ulama. Sahabat ni ada yang panglima perang. Sahabat ni ada yang peniaga. Dia banyak kategori. Dan ulama di kalangan sahabat. Antaranya Abu Zar Al-Ghifari. Bekas kepala gangster. Geng 08 Chowkit Road. Geng Ghifar. Puak Ghifar. Puak Ghifar ni gangster. Sebut saja Ghifar. Kira kencing hak tu lah. Ketua dia Abu Zar. Abu Zar memeluk Islam. Di kalangan top 10. 10 yang awal ialah Abu Zar. Dan doa dia mustajab. Dan dia ulama di kalangan sahabat. Nabi kirim. Nabi kata pergi cek tengok Madinah. Apa benarkah yang aku dengar? Kata Nabi. Bani Quraizah buat hal di Madinah. Sekiranya benar. Wahai Abu Zar. Kamu jangan heboh. Kamu jangan heboh. Kamu balik. Aku tengok kamu, kata Nabi. Kamu angguk aja kepala. Kamu angguk aja. Kalau ia benar. Kamu jangan bising. Kamu jangan sampaikan pada sahabat. Kerana aku tidak mahu semangat sahabat turun, kata Nabi. Sahabat dah letih. Lalu Abu Zar pergi. Sungguh. Bani Quraizah buat hal. Kacau ganggu sana sini. Abu Zar patah balik esoknya. Dan Nabi tengok Abu Zar angguk. Nabi tersandar di seketul batu. Kata almarhum Al-Syekh Abdul Rahman Mubarak Furi. Nabi sandar badan dia. Bila Nabi tengok Abu Zar angguk. Nabi sandar badan. Sambil Nabi berkata. Kalau bahasa kita. Habis lah. Lagu tu. Punya letih Nabi. Allahu Akbar tuan-tuan. Jihad mereka kita tak mampu nak fikir. Nabi kata habis lah. Seolah-olah begitu Nabi sebut. Keletihan Nabi. So mereka lapar. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas dah tak tahan lapar. Ikat di batu. Ikat perut di batu.
Ikat perut dengan batu, seketul batu ikat, itu kaedah. Bila batu tu dia impit perut tu, jadi kejap perut tu, so rasa kenyang lah. Begitu. Sahabat seketul batu, Rasulullah 2 ketul batu. Allah, Nabi 2 ketul kat perut. Tak ada makanan. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata tak boleh jadi. Lalu Sa'ad balik, dia pergi selongkar rumah dia. Carilah kot mana apa ada. Akhirnya jumpa macam ud gandum sekui lah. Tahun bila tak tahu. Baru punya hapak. Bawa balik jumpa Nabi. Ya Rasulullah, ni ada. Macam gandum, macam sekui. Tahun bila punya tak tahu. Dia pergi cari jumpa di rumah dia. Lalu Nabi arahkan. Rebuslah ia. Rebuslah ia, kata Nabi. Dan minum airnya. Jangan dimakan isinya. Tuan boleh bayang? Inilah jihad mereka. Rebus. Dah rebus mendidih, pakat panggil seorang sikit sahabat, minum. Isi jangan ambil. Habis air, isi tu simpan. Rebus lain pula. Ya Allah, ya Tuhan. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, sewaktu aku meminumnya, baunya seperti longkang yang busuk. Air yang dia minum tu, air sekui tu bau longkang. Telan juga. Ini kata Rasulullah, nak sebut kata pengarang kitab, yang kata Nabi berlapa 2-3 hari, kadang-kadang sebulan, dapur tak berasap. Tapi hebat Rasulullah sebab itu level dia, dia Rasul. Kita mati. Kita confirm mati, nak isap rokok lagi tak dapat. Kan? Lepas makan nak balik rokok, mati. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, keluarga Nabi, steady. Situlah yang Nabi sebut. Yang Aisyah kata, tanya, Nabi tanya pagi-pagi ada makan? Nabi tanya Aisyah, tak ada bang. Tak ada, tak apalah, kita puasa. Macam tu lah. Puasa. Aisyah puasa, Maimunah puasa, isteri-isteri lain puasa. Tak ada makan. Itulah Rasulullah. Kita takut nak sembang benda ni sebab kita tak mampu nak ikut. Sampai level ni kita tak mampu. Pagi-pagi ikut tanya orang perempuan, biskut habis pun kita ligan tengah malam. Lapak perut, saat pergi mendidih pukul 2 pagi, start kereta, nasi kandak. Mampu. Pukul 2 pagi nasi kandak. Jangan cari pasal, lapar. Tak boleh tidur. Gelisah. Itu kita. Allah, Nabi makan, bab hadis makan tu, kata pengarang kitab, telah pun disebut dalam beberapa hadis yang lepas, bahawa kadang-kadang tidak berasap dapur Nabi 3 hari, kadang-kadang sebulan. Wah, hadir Rasul, pemimpin Madinah. Boleh petik jari ya? Tak. Nabi nak ajar. Itulah dunia. Yang kita memang tak mampu nak ikut sampai tahap tu. Tetapi kita belajar untuk menilai dunia pada pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan melihat akhirat adalah lebih besar daripada dunia itu sendiri. Dan saya selitkan tadi sedikit dalam perang Ahzab, dalam kes Nabi mengikat batu di perutnya, dan para sahabat juga mengikat batu di perut sambil mereka menggali parit yang lebarnya subhanallah seekor kuda yang tangkas tidak mampu lepas. Itulah lebar dia. Sekarang dah jadi traffic light. Kita pergi itu adalah masjid, dipanggil masjid Masjid Al-Fatah, ini masjid yang dibina untuk kita boleh solat mengenang peristiwa itu. Dulu ada kubu. Ada dia panggil Masjid 7. Kalau abang-abang PPI Haji tahun 80-an, 90-an, masih ada Masjid 7. Kubu-kubu pertahanan. Daripada atas bukit tu. Kubu Salman, Rasulullah, Abu Bakrin, Umar, Uthman, Ali, kemudian Fatimah. Kenapa Fatimah di belakang?
tukang masak. 7. Dia panggil masjid 7. Walhal kubu. Tapi disebut dengan masjid 7 sebab ada orang pergi semayang situ. Atas sekali Salman sebab dia arkitek. Dia yang mencadangkan untuk digali parit. Maka atas sekali kubu Salman. Lepas itu Rasulullah, Abu Bakrin, Umar, Osman, Ali, Fatimah di belakang sekali. Sekarang tak ada dah, roboh habis dah. Dia buat satu masjid yang besar. Bolehlah semayang di situ. Ambil berkat di kawasan Khandaq. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat, hadis bab makan tu telah disebut dalam bab-bab yang lepas. Baik. Semuanya itu menunjukkan mereka tidak berhadap kepada dunia dan cukup sabar atas apa kesusahan dalam dunia ini. Semua yang kita baca tadi menunjukkan bagaimana isteri-isteri Rasulullah, apatah lagi Rasulullah, mereka bersikap sabar menghadapi kesusahan di dunia. Muslimin dan muslimat, benarlah pepatah orang-orang Melayu, berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Apa yang boleh kita kata adalah redha dan sabar dengan apa yang berlaku di negeri Selangor, negeri saya dibesarkan. Apa yang berlaku di negeri Sembilan, Pahang, Melaka, banjir yang tidak disangka-sangka. Betul, kita hanya mampu bercakap, tetapi berat yang menerima. Dan kita menyebut persoalan ini atas persoalan iman dan takwa. Yang tu dulu. Walaupun kita tahu bukan sedikit yang mereka hilang nyawa. Setakat laporan hampir 27 nyawa terbang, lemas. Surut air jumpa mayat. Mereka bukan kehilangan harta benda. Mereka nak build up balik hidup mereka. Tuan-tuan ingat senang. Tuan-tuan ingat seperti piece of cake, kata orang putih, semudah itu. Nak bina balik. Mujurlah kawan-kawan kita pergi tolong. Alhamdulillah. Kita tak mampu pergi, kita hantar wang ringgit. Kerajaan negeri Kedah pun bantu 200 ribu ringgit. Beri pada kerajaan negeri Selangor. Kita tak fikir dah parti politik, tuan-tuan. Kita tak fikir dah. Yang kita fikir kemanusiaan itu. Yang kita fikir ialah orang yang susah, kita mesti tolong. Dan kerajaan negeri Kedah menghantar sukarelawan untuk membantu membersihkan apa yang patut dibersihkan. Dan sahabat-sahabat kita, Jabatan Amal Malaysia, juga ada yang bergerak malam ini daripada Merbuk untuk membantu orang-orang Selangor. Alhamdulillah, dia tak kira parti dah. Muslimin, muslimat, ini semua kita buat. Tetapi apa yang saya nak pertekankan ialah iman dulu. Seperti apa yang Allah sebut pada ayat 155 Al-Baqarah. Ayat yang selalu tuan-tuan dengar. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ini dulu. Mungkinlah orang kata, kamu boleh sembanglah, kamu tak kena. Tak, kita sebut, inilah yang mesti ada kepada seluruh orang-orang yang beriman, sama ada ditimpa musibah atau tidak, mesti berpegang pada prinsip yang Allah sebut pada ayat 155 Al-Baqarah. Itulah sunnah yang Allah susun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan demi sesungguhnya kami akan menguji kamu. Allah beritahu, bisyai'in, dengan sesuatu. Minal khawfi, kami uji kamu dengan ketakutan.
Kita hanya mampu baca yang dihantar kepada kita. Saudara mara kita di Taman Seri Muda. Saya pernah berkuliah di situ. Bila saya balik Selangor, antara tempat saya pergi Taman Seri Muda, Taman Seri Andalas, yang tu sempadan dengan Kelang. Itu dah sempadan Shah Alam Kelang. Taman Seri Muda. Dia rendah. Macam Jitra. Jitra kawasan rendah di Kedah. Sebab tu Jitra teruk banjir. Zaman arwah Ustaz Azizan Razak. Menjadi menteri besar dulu. Teruk Jitra banjir sebab dia kawasan rendah. Taman Seri Muda kawasan rendah. Takut kita tengok mereka hantar. Gelap. Tak ada komunikasi. Ada yang tulis siang bagaikan malam. Allahu Akbar. Siang dah jadi malam bagi mereka. Sebab terputus hubungan. Minal khawf. Sedikit ketakutan. Kami uji kamu wal ju' lapar. Allah. Kita baca jatuh air mata. Lapar tu yang kita hulur duit kita tolong. Tu yang kita mampu at least kita ada jawapan di akhirat. Aku tak mampu nak pergi ya Allah. Aku ada urusan kerja yang lain. Aku hulurkan sumbanganku ya Allah. At least kita ada jawab dengan Allah. Bantu saudara kita. Lapar. Sampai ada yang panjat bumbung rumah. Tulis F-O-O-D. Food. Tuan-tuan ingat tak? Ketika Chicago dilanda banjir. Zaman George W. Bush. Anak kepada George Bush. Bekas Gubernur Texas yang menjadi Presiden Amerika. Zaman George W. Bush. Chicago dilanda banjir. Chicago, Illinois, apa semua ni. Kawasan kulit hitam. Tuan-tuan tengok dalam TV. Bagaimana mereka panjat bumbung. Lambai-lambai tulis minta makanan. Sudah berlaku di Shah Alam. Ini ujian Allah. Kita bukan tepuk tangan seronok. Tak. Kita simpati. Tapi kita nak ajar, nak beritahu. Allah sebut benda ini sebagai satu peraturan dari Allah. Wal ju'. Lapar. Allahu Akbar. Ada yang berenang. Tengok makanan dah habis. Berenang. Patah balik. Lapar lagi. Tanggung sehari lagi. Allah. Jangan salah menyalah. Jangan salah tu lambatlah inilah itulah. Dah letak ke tepi dulu. Fikir dulu manusia. Fikir dulu susah orang. Jangan kita blaming each other. Takkan menyelesaikan masalah. Muslimin, muslimat. Allah sebut nombor 3. Wa naqsim minal amwal. Wa naqsin. Naqas. Naqis. Idgham naqis. Kita belajar tajwid. Idgham naqis. Idgham kamil. Kamil sempurna. Naqis kuranglah tak sempurna. Bila Allah kata wa naqsim minal amwal, kekurangan harta benda. Tuan tengoklah kereta-kereta. Totally lost. Betul, insurans boleh cover. Tetapi, waktu tuan-tuan ambil insurans tu, tuan-tuan bayar tak untuk bencana alam? Kalau tak ada, tak ada. Dia tak cover. Takat saya tahulah, undang-undang dia begitu. Dia mesti bayar dengan bencana alam. Baru boleh cover. Kalau tak habis. Allahu Akbar. Kekurangan harta. Rumah tenggelam. Abuse. Pelakon kan? Abuse. Hilang rumah. Sekelip mata. Ratusan ribu dia habis. Ujian bagi dia. Bina rumah di Langat. Habis. 90% dah. Siap rumah. Hasil titik peluh dia lah. Apalah macam-macam lah. Ceritanya ujian. Wa naqsim minal amwal. Perabot-perabot. Tak usah sembang lah. Lumpur-lumpur dan sebagainya. Wal anfus. Dan kekurangan manusia. Maksudnya kehilangan nyawa. Mati. 2 beranak mati kan? 2 beranak mati. Terperangkap dalam flat. Mati. Lemas. Warga emah. Macam-macam. Surut air jumpa mayat. Lalu Allah kata. Wassamarat. Kekurangan buah-buahan. Orang yang ada kebun. Kebun tak menjadi. Semua ini ujian. Lalu Allah tutup ayat 155.
Hujungnya, wabasyiris sabirin. Wabashir, khabar gembira. Berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yang bila aku uji tadi, hilang anak, hilang harta. Allah, saya tak boleh imagine yang hilang 8 anak dan isteri sekaligus. Allahu Akbar, tuan-tuan. Tak boleh bayang. Tak boleh bayang. Allah uji dia, Abdul Razak ni. Tinggal anak seorang aja. 8 hilang, habis, trailer hentam, roli pasir rimbat, di USJ, Lebuh Raya Ilim. Saya tahulah tempat tu. Tepi jalan tu. Kat R&R dia. Tuan pun tengok TV, tengok surat khabar, baca surat khabar. Saya tak boleh bayang, ya Allah, ya Tuhan, besarnya ujian Allah atas kamu. Saya hanya boleh cakap, kalau awak bersabar, awak redha, wahai Abdul Razak, kamu redha dengan ujian Allah ini, anak-anak syurga akan menunggu kamu di akhirat. Sabar ya. Yang 10 bulan pun mati. Anak syurga lah tu. Tidakkah dalam hadis Rasulullah menyebut, anak-anak yang mati kecil, kalaulah ada ayah ibunya di dalam neraka, anak-anak yang mati kecil ni akan menangis depan pintu neraka di hadapan malaikat Malik. Menangis. Ramai-ramai main menangis, mak ayah kena bakar. Lalu Allah tanya malaikat Malik, dia menangis pasal apa tu? Allah Maha mengetahui. Lalu malaikat Malik kata, mereka menangis, mereka minta ayah mereka dibebaskan, mak mereka dibebaskan daripada neraka, wahai Tuhan. Lalu Allah kata, bebaskan, keluarkan mak ayah mereka. Ni untung orang yang mati anak dia anak syurga, belum balik. So saya katakan padanya sabar. Sabarlah banyak-banyak. Itu aja kita boleh cakap. Kehilangan isteri, kehilangan anak yang ramai. Allah tak tahu dia nak jadi macam mana. Tapi kalau dia sabar, dia redha, syurgalah untuk dia. Allahu Akbar. Bukan main-main benda ni. Allah uji masing-masing mengikut tahap keimanan kita. Maka itu yang boleh kita sebut. Lalu Allah ajar. Ayat 156 selepas dia. Wallazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka-mereka yang ditimpa musibah, maka mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ulang balik. Betul. Kita di Kedah hanya melihat saja. Kita tak rasa walaupun kita pernah banjir di Kedah. Betul, orang kata berat lagi bahu yang memikul. Tetapi itulah yang mampu kita sebut. Supaya yang ditimpa musibah bersabar. Supaya yang ditimpa musibah redha dengan ketentuan Allah. Yang telah Allah tentukan sejak azali lagi. Itulah iman kita. Jangan kita mengeluh. Jangan kita komplain takdir Tuhan. Siapa kita? Kita khalik, kita makhluk, dia khalik. Kita dicipta, dia pencipta. Fa'alun lima yurid. Dia nak buat apa dia buat. Tu Allah. Tak ada siapa boleh halang dia. Hujan itu tentera dia. Hujan itu makhluk dia. Asbab-asbab yang berlaku atas kehendak Allah. Sabarlah. Kamu kehilangan banyak, ratus ribu hilang. Kereta, rumah. Apa yang kami boleh sebut. Semoga Allah mengganti yang baik untuk kamu. Mengganti yang terlebih baik untuk kamu. Kerana sesungguhnya, apa yang kita hadapi, susah di dunia ini, adalah susah yang takkan sama dengan susah di akhirat. Betul banjir susah dunia. Tapi nak banding susah akhirat, tuan-tuan. Banjir di dunia, ada bot boleh datang, ada NADMA, ada agensi macam-macam, ada jabatan amal, ada NGO yang akan turun bawa makanan, bantu kita. Akhirat,
Yauma yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Itulah hari saudara mara lari meninggalkan saudaranya. Ibu dan ayah tak kenal lagi anak. Lah boleh kenal lagi. Ibu dan ayah tak kenal lagi anak. Suami tak kenal isteri, isteri tak kenal suami. Masing-masing kata Allah, sya'nu yughni. Masing-masing sibuk dengan urusan mereka. Memikirkan syurga, neraka, syurga, neraka. Nak bayang susah di akhirat, tenggelam dalam peluh masing-masing. Nak bayang susah di akhirat, jatuh bangun atas titian sirat. Allahu Akbar. 15,000 tahun perjalanan. Kata Imam Ibn Hajar di dalam Fathul Bari adalah sirat itu. 15,000 tahun perjalanan. Ya Allah, kita akan lalu. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Surah Maryam. Kata Allah, tidak ada seorang pun yang terkecuali, melainkan dia mesti melaluinya. Buka tafsir, lalu tu apa? Lalu sirat. Nabi pun lalu. Nak bayang susah dunia? Ada orang boleh tolong? Akhirat, amalan kita aja. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita lepas titian sirat dan di hujungnya adalah syurga Allah menanti kita. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sambung sikit. Bukanlah mereka itu orang-orang gila dunia dan lalai daripada akhirat. Maka mereka itulah disuruh syarak untuk kita menirunya. Itulah dia sahabat, isteri-isteri Nabi. Mereka tidak gila dunia. Mereka selalu memikirkan akhirat. Maka kita juga mesti faham, bukanlah kita nak lempar dunia jauh-jauh. Kita mesti ambil dunia. Mesti bermuamalah dengan dunia. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. 70 berapa? 77, 78 Al-Qasas. Kata Allah, pulunlah untuk negeri akhirat. Allah kata akhirat, pulun. Dunia, wala tansa. Tapi jangan lupa dunia. Allah bagi guideline. Dunia jangan tak ambil pula. Ambil dunia. Mampu kita berkenderaan cara halal, sila. Tak ada masalah. Bawa pergi masjid. Bawa pergi tempat yang baik. Itu dunia yang bawa pergi akhirat. Itu dia duduk. Bukan pergi lempak dunia, sampai tak peduli, tak bicara dengan dunia, yang tu salah. Bab ni nak ajar, itulah iman mereka, itulah Nabi, itulah sahabat, itulah isteri-isterinya, iman mereka. Iman yang melambung tinggi, yang tak mampu untuk kita ikut, hanya mampu kita bahaskan dalam keadaan seolah-olah mereka membuang dunia. Sebenarnya tidak, tetapi mereka tidak paut hati mereka kepada dunia. Yang tu kita boleh belajar. Ambil dunia, jangan tenggelam sampai berniaga tak keluar zakat, contoh. Sampai berniaga tak mau sedekah dapat untung sikit, contoh. Sihat tubuh badan tak nak ke masjid, sihat elok lidah tak nak baca Quran, tu contoh-contoh. Kita nak sebut bagaimana kita mesti mengambil dunia, tetapi tidak boleh hancur kerana dunia. Baik. Masalah yang ke-100. Bantal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia tidur di atasnya. Bulan depan, insya-Allah, bulan depan kita akan bahas bantal Rasulullah. Allahu Akbar. Bantal Nabi pun orang bincang. Allah, bantal Rasulullah, tuan-tuan oi, pun jadi perbincangan ulama untuk menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang tidak kisah
dengan dunia, tetapi memikirkan, sentiasa memikirkan negeri akhirat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.